Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Tajuk kita pada kali ini, mukmin yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tajuk kita pada kali ini, mukmin yang bertakwa. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Okey, maksud dia Alif lam mim. Alif lam mim itu huruf hijaiyah. Nah, huruf untuk memberi maksud dia hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu secara umum ulama jaga. Nanti kita bahas. Zalikal kitab, zalika itulah, zalika kitab yakni Quran. La ni la nafiyah. La yang tidak ada raiba, keraguan, fihi padanya, hudan yang memberi petunjuk atau kebenaran, lil muttaqin kepada orang yang bertakwa, allazi iaitu orang-orang yang yu'minu beriman, bil ghaib terhadap perkara-perkara ghaib. Apa itu perkara ghaib? Termasuk syurga, neraka. Termasuk luh mahfuz. Apa yang selepas kita mati, perkara ghaib itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimu, dan mereka yang mendirikan solat. Wa mimma, dan dari sebahagian dari apa, yakni harta, razaqnahum yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfikun yang mereka infakkan kerana Allah, yakni kerana Allah lah. Wallazi, dan orang-orang yang yu'minu mereka beriman, bima terhadap apa yang diwahyukan, unzila yang telah diturunkan, ilaika kepadamu, wama dari apa yang unzila diturunkan pada rasul-rasul. Maksud dia unzila itu diturunkan, yakni pada rasul-rasul, min qabli dari sebelum kamu, wabil akhirah dan terhadap negeri akhirat, hum mereka, yukinu mereka yakin, ulaika mereka itulah, ala hudan, ala yang berada, ala atas ataupun yang berada, hudan petunjuk, min rabbihim min dari rabbihim Tuhan pencipta mereka, wa ulaika dan mereka itu, merekalah humul muflihun orang-orang yang beruntung. Muflihun ini orang-orang yang berjaya. Ni kita panggil tafsir harfiyah. Tafsir harfiyah, nak belajar bahasa Arab dengan tafsir harfiah pun boleh. Jadi ini jadi
apa yang dinyatakan dalam tajuk mukmin yang bertakwa ini? Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan, syak padanya, datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan tentang kesempurnaannya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib dan mendirikan solat serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan juga orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan sebelum daripadamu, serta mereka yakin dengan sepenuhnya akan adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ini tafsir yang lain. Jadi intisari ayat daripada surah Al-Baqarah ini 1 hingga 5, dia ada dua perkara. Perkara yang pertama, tidak ada sebarang syak pada Al-Quran. Cerita dia tu. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai panduan bagi orang yang bertakwa. Jadi dalam bab tidak ada sebarang syak pada Al-Quran itu sudah dijelaskan, kepada Rasulullah dan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi juga dijelaskan tentang keadaan kitab yang sebelum itu diturunkan kepada Rasul yang sebelum itu, yang terdiri daripada Taurat, Zabur dan Injil. Dan ada lagi suhuf. Dan perkara yang kedua, selain daripada tak ada syak dan turunnya kitab-kitab lain, kitab Al-Quran ini sebagai penyambung kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi tak ada syak pada Al-Quran sebab Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan penjagaan. Dan yang kedua, panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Menurut kitab ini, antara ciri orang yang bertakwa, yang pertama, dia beriman kepada perkara gaib. Perkara gaib. Apa itu perkara gaib? Banyak perkara gaib. Nanti saya jelas balik. Yang kedua, ciri orang-orang yang bertakwa, dia mendirikan solat. Kalau setengah cakap solat itu didirikan dengan niat sahaja, itu tak betul. Itu mesti orang tu tidak bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang mendirikan solat. Sebab solat ini perkara yang diwajibkan. Yang ketiga, orang yang menginfakkan harta dia. Itu orangnya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang keempat, orang itu beriman kepada kitab. Dia beriman kepada kitab walaupun kitab itu dari nabi yang sebelumnya. Kita tidak boleh menafi wujudnya kitab Taurat, wujudnya Injil, wujudnya Zabur dan suhuf-suhuf lain. Kita tidak boleh menafi. Kita tetap beriman. Cuma yang jadi ikutan kita adalah Al-Quran. Sebab dia penyempurna. Dan yang kelima, orang yang bertakwa itu beriman kepada hari akhirat. Dia beriman kepada hari akhirat. Setengah orang dia tidak beriman kepada hari akhirat. Itu bagi mukmin yang bertakwa.